Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel ini untuk kita membincangkan dan membahaskan tentang beberapa lagi hukum-hukum tajwid terkedepan. Jadi ada yang bertanya tentang kelas ataupun perbincangan berkaitan dengan bacaan Al-Quran kita memang dah stop dah ke sampai muka surat yang ke-26 tu? Sebenarnya tak. Okay, kita akan teruskan lagi. Cumanya pada muka surat yang ke-27 tu dia ada satu bacaan ataupun satu hukum tajwid yang perlu bagi saya untuk huraikan dulu, untuk terangkan dulu supaya pada muka surat yang ke-27 nanti kita tak perlu dah nak fokus sangat pada hukum tersebut sebab saya dah buat video ni. Okey, tersasul pula kan. Jadi dalam muka surat yang ke-27 itu ada satu hukum, satu bacaan yang dinamakan iltiqa' as-sakinaini ataupun bertemu dua huruf yang mati. Setengah buku ataupun ada juga buku-buku yang meletakkan nama sebagai nama nun iwad ataupun nun al-wiqayah. Tapi nama yang diletakkan dalam pada kebiasaan buku-buku tajwid adalah iltiqa' as-sakinain. Iltiqa' as-sakinain ini adalah bertemu dua huruf yang mati. Okey, sebagaimana kita tahu, bila kita nak baca Al-Quran, dia mesti ada huruf. Kemudian huruf itu mestilah ada baris. Bila ada baris, baru boleh kita nak membunyikan bacaan tu. Tapi bila ada huruf yang mati, bertemu pula dengan huruf yang mati. Dua huruf yang mati bila duduk sebelah-sebelah, duduk bersebelahan, jadi macam mana kita nak baca? Okay, jadi itulah dia benda yang nak dibincangkan, yang nak dihuraikan pada hari ini. Okey, kalau kita tengok dalam muka surat yang ke-27. Okey, muka surat yang ke-27. Dia ada tempat ni, dia ada benda yang nak kita bincangkan. Iaitu bertemu dua huruf yang mati ataupun dinamakan sebagai iltiqa' as-sakinain. Okey, iltiqa' tu bertemu, as-sakinain adalah dua huruf yang mati maksud dia lah. Okey. Kita fokuskan sikit. Okey, cantik. Dekat mana tempat dia? Tempat iltiqa' as-sakinain ni, kita akan tengok bila bacaan dia ada tanwin. Kemudian selepas tanwin itu dia ada hamzah wasal. Okey, apabila tanwin, selepas tanwin akan bertemu dengan hamzah wasal. Jadi langkah pertama untuk kita tahu, untuk kita tengok tempat ini ataupun di manakah berlakunya iltiqa' sakinain, tanda dia adalah apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Macam mana hamzah wasal kita nak kenal? Hamzah wasal kita nak kenal apabila dia ada alif, kemudian di atas alif tu akan diletakkan kepala huruf sad. Jadi ini adalah hamzah wasal. Okey, ingat? Tanwin, apa itu tanwin? Ini yang baris dua. Tanwin ni saya dah huraikan dalam video yang sebelum ni. Apakah maksud tanwin? Jadi pada hari ini kita nak guna maksud tersebut. Okey ya. Jadi kita tengok tanwin akan bertemu dengan hamzah wasal. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka cara bacaan dia adalah dengan dibaca kaedah iltiqa' as-sakinain ini ataupun maksud bahasa Melayu kita bertemu dua huruf yang mati. Okey. Jadi macam mana langkah-langkah dia? Kita terus. Okey ya. Jadi kita tengok dalam muka surat yang ke-27 ini, dalam muka surat yang ke-27 kita tulis dulu ya. Apa dia ayat dia ataupun perkataan dia? Perkataan dia intaraka perkataan dia kat sini. Okey, ni in nun mati in taraka lepas tu khairan al-wasiyah.
Kita tengok tanwin, hamzah wasal, lepas tu huruf yang mati. Okey. Apabila kita baca Quran dan kita tengok yang pertama dia ada baris dua. Ingat baris dua ni dia ada 3 baris dua, iaitu baris dua atas, baris dua bawah dan juga baris dua di depan. Okey, jadi dia ada baris dua, kemudian selepas baris dua tu adanya hamzah wasal. Macam mana hamzah wasal? Ini dia alif yang diletakkan kepala sad. Kemudian selepasnya ni huruf yang mati lah. Okey. Bila baca Quran, kita tengok dua perkara ni. Yang pertama tanwin, yang kedua hamzah wasal. Apabila dia duduk bersebelahan, maka bagi kita ni perlu berhati-hati dalam nak baca. Sebab apa? Sebab ramai yang akan meninggalkan. Ditinggalkan terus nun tersebut. Jadi baca ada khairal. In taraka khairal wasiyah. Okey. Dia baca dengan cara bacaan idgham. Jadi bacaan itu adalah salah. Sebab apa salah? Sebabnya dia tidak mengikut kaedah yang ditetapkan lah. Okey, balik semula. Jadi bila kita baca Quran dan kita tengok dia ada macam ni. Tanwin yang selepasnya hamzah wasal. Jadi apakah perkara yang perlu kita laksanakan? Okey, dia ada beberapa perkara yang perlu kita buat. Pertama, kita perlu jadikan semula ni tanwin ini keadaan asal dia. Okey, jadi nak tahu keadaan asal dia boleh tengok video yang sebelum ni. Saya dah huraikan tentang asal daripada tanwin. Okey, yang ini tak ada masalah. Ni macam biasa. Kita cuma nak selesaikan di sini saja. Dekat mana? Dekat yang baris dua, lepas tu dengan hamzah wasal ni. Okey, jadi kita buat. Ingat langkah pertama apa dia? Langkah pertama kita kenal pasti tanda. Apa tanda dia? Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Khairan. Lepas tu sini al-wa. Al-wa. Okey. Khairan al-wa. Okey, ini adalah tempat kejadian dia. Dekat mana? Dekat sini. Mula-mula kena kenal pasti dulu tempat dia. Kemudian bila dah kenal pasti apa yang perlu dibuat, tanwin perlu dijadikan keadaan asal. Okey, ingat semula apa asal tanwin? Tanwin berasal daripada nun mati. Jadi perlu dijadikan semula. Nun mati. Khairan. Okey, khairan al-wasiyah. Okey. Kemudiannya pula, bila tanwin dah jadikan nun mati keadaan asal dia, maka nun itu perlu diletakkan baris. Okay, ingat nun itu perlu diletakkan baris. Jadi manakah kita nak letak baris dia? Jadi nun ini kita dah tak perlu nak risau. Sebab apa? Sebab baris dia hanya satu sahaja. Sebab apa? Sebab dia ni asalnya mati, lepas tu kita nak letakkan baris kat dia. Jadi dia hanya ada satu saja. Syarat untuk letakkan baris dia apa dia? Baris dia mestilah diletakkan dengan baris bawah. Jadi bacaan. Bacaan yang dikenakan, bacaan yang perlu dibaca dekat sini adalah in taraka khairanil wasiyah. Wasiyah. Khairanil wasiyah. Jadi kalau ditanya, mana datang nun tu? Nun tu datang daripada asal ni, tanwin ni. Okey, yang mana tanwin tersebut asal daripada nun. Kemudian nun itu mesti dibariskan dengan baris bawah. Jadi kalau kita kata, oh boleh tak nak letak baris atas? Jawapan dia, tak boleh. Atau baris depan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab syarat dia, nun ini mesti diletakkan dengan baris bawah sahaja. Okey, jadi ada tak tempat lain selain daripada ni? Sebab rasa nampak macam, payah juga ni kan? Ada tak tempat lain? Jawapan dia ada. Contohnya lagi dalam surah Al-A'raf. Okey. Dalam surah Al-A'raf ni muka surat yang ke-151. Jom kita cari. Muka surat 151. Dalam surah Al-A'raf muka surat 151. Ingat, dia punya step dia. Yang pertama apa dia? Yang pertama kita kena kenal pasti dulu tanda berlakunya tempat tersebut. Tempat berlakunya hukum tersebut. Apa tanda dia? Tanda dia adalah dengan kita melihat tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Okey, jadi dalam ayat ini kita tengok mana tanwin yang bertemu dengan hamzah wasal. Maka kita nampak kat sini wal waznu yauma idzin al-haqq. Wal waznu yauma idzin. Okey, dekat sini ni dia adalah baris dua.
Yauma idzin al-haq. Muka surat 151 ayat yang ke-8. Jadi boleh buka Quran lah. Boleh buka Quran masing-masing. Okey. Boleh tengok Quran masing-masing. Tempat dia muka surat 151. Ni saya tunjukkan muka surat dia. 151 dan juga ayat yang ke-8. Wal waznu yauma idzin al-haq. Jadi langkah pertama apa dia? Langkah pertama kita kenal pasti kejadian tersebut. Dekat mana? Dekat sini tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ingat tanwin selepasnya hamzah wasal. So perkataan dia yauma idzin dan juga al-haq. Maka kita cuba buat pula. Yauma idzin dekat sini. Yauma idzin yauma idzin. Hamzah dulu kat bawah kan. Baris 2. Nampak ni baris 2. Lepas tu al-haq. Okey. Hamzah wasal. Okey, kita akan tengok tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Bila kita dah kenal pasti apa yang perlu dibuat. Ni. Tanwin perlu dijadikan keadaan asal. Apa asal dia? Asal dia adalah nun mati. So kena buat lah. Ya waw. Yaumai zal nun. Sebab apa? Kena letak nun. Sebab tanwin ni hamzah, tanwin ni adalah nun mati. Yauma idzin al-haq. Macam tu. Kemudian kita akan tengok kat sini. Nun mati bertemu dengan hamzah wasal. Macam ni kan. Dalam keadaan macam ni, nun perlu diletakkan baris. Jadi manakah baris yang perlu diletak? Baris yang perlu diletak pada nun tersebut mesti berbaris bawah sahaja. So kita letakkan baris bawah, maka boleh baca yauma idzinil haq. Nampak ya? Yauma idzinil haq. Macam tu. Ataupun juga kita boleh tengok satu lagi dalam surah At-Taubah. Okey. Dalam surah At-Taubah mana Quran kita? Okey, dalam surah At-Taubah ni kita tengok muka surat yang ke-191. Kita buka dulu muka surat 191. Muka surat 191 dan ayatnya ayat yang ke-30. Okey, ni dia. Muka surat 191 dan pada ayat yang ke-30. Dekat mana? Dekat sini. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kita nampak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Jadi perkataan dia apa? Tempat dia kat mana? Dekat sini kita nampak tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Uzairun ibnu. Okey, Uzairun ibnu. Okey, jadi kita nak buat. Kita nak selesaikan masalah Uzairun dengan ibnu. Okey. So kita tulis. Kita tulis dulu. Saya lebih suka buat macam ni sebab kita nampak. Okey. Dalam kelas pun saya akan suruh buat sendiri. Buat sendiri macam ni, tapi saya duduklah kat situ kan. Kita tunjuk dah cara. Macam mana? Uzairun ain zai ya ra. Uzairun ibnu. Okey. Mula-mula buat apa? Mula-mula kita kenal pasti dulu mana tempat berlakunya kejadian tersebut. Dekat mana? Dekat sini. Bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Okey. Bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, so kita tahu, oh yang ini tak boleh dibaca macam yang biasa kita baca. Uzairu benu. Salah. Jadi perlu berhati-hati sikit. Okey. Jadi bila kita dah kenal pasti tempat berlakunya dia, maka kita pun akan proses. Macam mana proses dia? Proses dia mula-mula kita jadikan tanwin keadaan asal. Uzairu run. Macam ni. Uzairun dan juga ibnu. Okey. Jadi kita pun kenal pasti dan juga kita pun proses. Langkah pertama apa dia? Jadikan tanwin itu nun mati. Bila kita dah jadikan tanwin itu sebagai nun mati, maka dia akan jadi keadaan macam ni.
Kemudian bila dah jadikan nun mati, maka perlu diletakkan baris bagi nun. Kenapa kena letakkan baris? Sebab sinilah bertemunya dua huruf yang mati. Nampak baru kita nampak kat sini. Yang ni pun bertemu dua huruf yang mati, cuma kita tak nampak sangat. Sebab apa? Sebabnya kita kena proses dulu tanwin ini. Yang kat sini baru kita akan nampak. Uzairun dengan Ibnu. Kemudian kita letakkan baris pula pada nun tersebut. Uzairu. Nun yang mati tadi. Okey, nun yang mati tadi perlu letakkan baris mana? Ingat, baris dia hanya satu saja, iaitu baris bawah. Uzairun ibnullah. Okey. Nampak ya? Jadi sebenarnya dalam Al-Quran ada berapa benda-benda tu? Dia ada banyak. Dia ada banyak. Jadi saya pun tak ingat ada berapa. Jadi kita boleh je Google ke apa ke kan. Untuk kita nak tahu jumlah dia. Tapi bagi saya tak perlu pun kita nak tahu jumlah tersebut. Apabila kita tahu kaedah nak membaca, nak membunyikan perkara tersebut. Nak membunyikan tu kita tahu macam mana. So tak perlu tahu pun ada berapa banyak dalam Al-Quran. Okey. Ingat, dia ada beberapa langkah tadi. Langkah yang pertama, perlu jadikan tanwin itu sebagai keadaan asal dia. Iaitu tanwin tu apa? Tanwin tu adalah nun mati. Kemudian yang keduanya pula apa dia? Bila kita dah jadikan tanwin itu sebagai nun mati, maka nun mati itu perlu diletakkan baris bawah sahaja. Tak boleh diletakkan baris atas, tak boleh diletakkan baris depan. Okey. Jadi, mungkin ada yang tak perasan kat sini. Dalam ketiga-tiga contoh yang saya datangkan tadi, dia ada satu baris atas, intaraka khairanil wasiyah. Satu lagi baris bawah, yauma idzinil haqq. Dan satu lagi baris depan, Uzairun ibnullah. Okey. Jadi kita tengok. Cuba kita tengok kat sini. Apa yang saya buat? Saya tidak menukar baris ra. Yang baris atas ni nampak ni. Ni baris dua di atas. Jadi saya tak tukar baris ini jadi baris bawah. Yang baris atas ni tetap dia baris atas. Nampak? Khairan tetap dia baca khaira. Yang ini pula, yang kedua ni pula kita tengok yauma idzin. Bila yauma idzin, tengok zal akan tetap dibaca dengan baris bawah. Tak ada baris pula. Okey, zal akan dibaca dengan baris bawah. Yauma idzi. Kalaupun baris depan Uzairun, maka ra ini saya akan tetap kekalkan dia dengan baris depan. Jadi Uzairun, maka dia jadi Uzairu. Uzairun, Uzairu. Yauma idzin, dia akan jadi yauma idzi. Khairan, dia akan jadi khaira. Jadinya kita tidak menukar baris ni. Baris atas, baris depan, baris bawah ni kita tak tukar. Dia akan tetap dengan baris dia. Cumanya nun tersebut akan diletakkan baris bawah. Itu saja. Jadi dalam permasalahan bacaan ini yang kita mungkin tak perasan ataupun kita tak tahu pun macam mana kita nak meletakkan baris tersebut, macam mana kita nak baca kan. Jadi baris itu perlu dikekalkan. Cuma yang perlu diubah sikit adalah nun tersebut mesti dibariskan dengan baris bawah. Jadi kalau ditanya mana datang nun tu datangnya daripada asal usul keadaan tanwin. Okey, jadi ada banyak lagi dalam Al-Quran, mungkin 20, mungkin 30, mungkin lah. Kan? Jadi bila kita dah tahu kaedah bacaan tersebut, datanglah berapa pun huruf-huruf tersebut, keadaan-keadaan tersebut, insya-Allah kita akan boleh baca dengan baik. Jadi pertemuan kita cukup sekarat ini terlebih dahulu dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada video-video yang lain, pada perbincangan-perbincangan hukum-hukum tajwid yang lain dan juga pada bacaan-bacaan Al-Quran yang lain. Jadi seperti biasa saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat kepada ahli-ahlinya. Jadi cukup setakat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.